Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan melihat matematik tambahan SPM berkenaan dengan pelajaran geometri koordinat bahagian yang kedua. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan berkenaan dengan garis lurus lari dan garis lurus berserenjang. Selain daripada itu, kita akan melihat berkenaan dengan luas poligon. Apabila dua garis lurus berkeadaan selari antara satu sama lain, sifat yang dikongsi bersama antara dua garis lurus itu adalah keturunan bagi garis lurus itu adalah sama. Dalam simbol, kita katakan M1 sama dengan M2. Garis lurus renjang bermaksud dua garis yang bersilang dalam keadaan bersudut tegak antara satu sama lain. Hubungan penting yang perlu diingat ialah hasil darab keturunan dua garis ini bernilai negatif 1. Diperhatikan contoh soalan ini. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik A 2, 3 dan berserenjang dengan garis lurus 2x tolak 5y tolak 5 sama dengan 0. So, dalam soalan ini kita dikehendaki mencari persamaan garis lurus. So, ingat perkara asas yang perlu kita tahu untuk mendapatkan persamaan garis lurus adalah keturunan dan juga titik. Titik kita dah ada, titik A 2, 3, dan untuk mendapatkan keturunan, maklumat yang diberi di sini bahawa garis yang kita perlu buat itu berserenjang dengan garis lurus ini. So, langkah kita yang pertama adalah mendapatkan keturunan garis ini. Keturunan garis ini kita boleh perolehi apabila kita tukarkan persamaan dalam bentuk arm ini ke dalam bentuk keturunan. So, kita ada 2x tolak 5y tolak 15 sama dengan 0. Jadi, kita tukar dalam bentuk keturunan. Kalau cikgu bawa 5y ke sebelah kanan, so 5y akan sama dengan 2x tolak 15. Kemudian kita bahagikan dengan 5. 15 per dengan 5 adalah sama dengan 3. So, kita dapat ini adalah persamaan dalam bentuk keturunan. Ini adalah keturunan yang kita kehendaki. So, M sama dengan 2 per 5. Daripada soalan, kita ada maklumat bahawa dia adalah berserenjang. Ingat, hubungan bagi garis berserenjang hasil darab keturunan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Maknanya, keturunan yang kita kehendaki itu bila darabkan dengan 2 per 5, kita akan dapat negatif 1. Jadi keturunan bagi persamaan garis lurus yang kita nak buat itu adalah negatif 5 per 2. Bila kita bawa 2 per 5 ke sebelah kanan. Sekarang kita dah ada keturunan dan kita ada titik. Titiknya adalah 2, 3. Ingat formula untuk membuat persamaan garis lurus y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Jadi y tolakkan dengan y1 dalam kes ini adalah 3 akan sama dengan keturunan dia negatif 5 per 2. X tolakkan dengan x1 di situ adalah 2. Dan seterusnya, apa yang kita perlu buat, kita mudahkan. Kita boleh beri persamaan ini dalam bentuk arm. Perhatikan ada per 2. Kita darabkan semua dengan 2. Kita akan dapat 2y tolak 6 sama dengan negatif 5. X negatif 5 darab negatif 2 positif 10. Seterusnya kita bawa semua ke sebelah kiri. 2y tambah 5x negatif 6 tolakkan dengan 10 negatif 16 sama dengan 0. So, ini adalah merupakan persamaan garis lurus yang kita kehendaki. So, persamaan ini mempunyai keturunan negatif 5 per 2 dan melalui titik 2, 3. Baiklah, sekarang kita akan tengok berkenaan dengan luas poligon. Sebelum itu, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan poligon. Poligon ialah ruang tertutup yang mempunyai sisi ataupun sepadan yang lurus. Contohnya segitiga, segi empat, pentagon dan hexagon.
Luas pula adalah saiz permukaan ruang yang tertutup. Bagi bentuk yang sekata, formula tertentu boleh digunakan bagi pengiraan luas ini. Sekiranya kita ada lebih daripada 2 titik di atas satah Cartesian yang tidak segaris, apabila kita sambungkan titik-titik ini, dia akan membentuk satu poligon yang mempunyai luas yang tertentu. Luas ini boleh dikira menggunakan formula tertentu yang ditunjukkan. Baiklah anak-anak, sekarang juga akan tunjukkan bagaimana untuk kita mencari luas segitiga. Katakan kita ada 3 titik, A X1 Y1, B X2 Y2, C X3 Y3. Apabila kita sambungkan tiga-tiga titik ini, dia membentuk segitiga. Tak kisahlah sama ada dia segitiga bersudut tegak ataupun sebarang bentuk segitiga, kita boleh mengira luas kawasan ini menggunakan kaedah ini. Formulanya, luas sama dengan 1/2, kemudian kita listkan koordinat X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, dan kita ulang sekali lagi untuk koordinat titik yang pertama X1 Y1. Langkah yang berikutnya, kita akan selesaikan dia. Ini sebenarnya sama dengan 1/2 kita darabkan hasil silang antara X1 Y2, X2 Y3 tambahkan dengan X3 Y1, kemudian kita perlu tolakkan dengan hasil darab silang yang sebaliknya, iaitu ditolakkan dengan X1 Y3 tolak lagi dengan X3 Y2 tolakkan dengan X2 Y1. Seterusnya kita selesaikan apakah yang kita perolehi. Perhatikan di sini kita menggunakan tanda bar. Ini bermaksud nilainya sentiasa positif. Sekiranya susunan koordinat-koordinat kita buat dalam keadaan terbalik, kita mungkin mendapat nilai yang negatif. Tetapi disebabkan ada bar, dia adalah luas, nilainya adalah positif. Jadi kita akan mengambil nilai yang positif. Dengan menggunakan cara yang sama, kita boleh mengira luas sebarang poligon. So, perkara yang pertama, pastikan titik-titik berada dalam keadaan susunan yang betul. Katakan ini adalah titik A, B, C dan D. Dia adalah poligon 4 titik, dia adalah segi 4. Sebenarnya kita boleh gunakan untuk sebarang bentuk poligon. Sekiranya dia adalah pentagon, tambahkan lagi 1 titik. Tetapi ingat, apabila kita senaraikan untuk kita mengira luas, pastikan kita ulang titik yang pertama. So, luasnya akan jadi 1/2, letakkan bar, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4. Sebab dia ada 4 titik kat sini segi 4. Jangan lupa dari segi susunan ni dia akan jadi 5. Ulang balik X1 Y1. Kemudian kita selesaikan. Ingat, hasil darab ke kanan dia adalah positif. X1 Y2 tambah X2 Y3 tambah X3 Y4 tambah X4 Y1. Bila kita patah balik, dia akan jadi negatif. So, X1 Y4 X4 Y3 X3 Y2 X2 Y1. Seterusnya, kita boleh selesaikan untuk kita dapatkan luas bagi poligon berkenaan. Perhatikan contoh ini. Katakan kita ada titik A 15, B 72 dan C 48. Dia membentuk satu segitiga. Jadi apabila kita hendak mengira luas adalah sama dengan setengah, kita senaraikan koordinat satu atas satu bawah, X di atas Y di bawah.
4, 8 dan ulang balik yang pertama 1, 5. Dia adalah sama dengan 1/2. Kita darabkan 1 darab 2, kita dapat 2. 7 darabkan dengan 8, kita dapat 56. Ingat, bila line ke kanan dia adalah tambah ataupun positif. Tambah dengan 7, 4 darab 5. So, ini kita akan dapat 20. Kemudian apabila kita patah balik, dia akan bernilai negatif ataupun tolak. So, tolak 8. 4 dengan 2 pun kita dapat 8. 7 dengan 5 kita dapat 35. Tolak 35. Kemudian kita selesaikan di bahagian dalam dan kemudian kita darabkan dengan 1/2. Nanti hasilnya kita akan dapat 13.5 unit persegi. So, perhatikan bagaimana untuk cara kita nak dapatkan luas dia. Ingat, 1/2, buat bar kat situ, tuliskan koordinat X kat atas, Y kat bawah. Kemudian kita dapatkan hasil apabila 1/2, darabkan dengan hasil darab silang ke kanan, bernilai positif. Kemudian hasil darab ke kiri, kita akan dapat negatif. Dan seterusnya kita selesaikan. Ingat, unit dia adalah unit persegi sebab ini melibatkan satah Charterset.